Hai kelas, Assalamualaikum semua. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kita sambung balik tentang PLKN Part 2. Okey, kita sambung balik tentang modul pembinaan karakter. This is one of the best modul juga yang cikgu lalui sebab cikgu ada achieve something. Okay, so dekat sini kalau kita tengok dekat dia punya content ataupun kandungan bagi modul pembinaan karakter, membina karakter yang berkesan bagi para peserta yang merangkumi diri, keluarga, komuniti dan negara. Ada dua komponen dilalui peserta, iaitu pertama adalah pembinaan diri sendiri dan kedua adalah tentang diri dengan orang lain, iaitu kita berinteraksi dengan orang lain. Komponen pertama kita lalui proses penerokan diri sendiri, ada tentang bagaimana kita nak deal dengan pengalaman yang buruk, pengalaman yang trauma dan sebagainya. So kita kena sedar ciri-ciri diri seperti aspek kepimpinan. So kita perkayakan kekuatan dan memulihkan kelemahan diri. Ada perkataan geram G kalau ada kawan-kawan kita ingat adalah PLKN. So kesedaran tentang penglibatan orang lain juga dalam kehidupan peserta. So untuk komponen kedua ni, jadi diorang bekerja sebagai kumpulan. So kita ada satu aktiviti berkumpulan seperti menentukan objektif. Kalau kita baling benda bulat kat dalam skittles tu, kita boleh aim capai berapa banyak dalam matlamat kita. Dan selain daripada itu juga kita dapat misalkan ada satu aktiviti tu nama dia aktiviti to go zen. Okay, untuk kita boleh tahu keberkesanan kita dalam bekerja dalam bekerjasama dalam kumpulan. Okey, jadi seterusnya melalui aktiviti-aktiviti ceramah, permainan, latihan dan lain-lain, belajar tentang kejujuran, pilihan yang berkesan efektif, bertanggungjawab, memimpin dan menunaikan janji komitmen dan membina keyakinan diri. Dia adalah inilah elemen-elemen yang diselitkan dalam modul pembinaan karakter. Dilaksanakan selama 2 minggu, jadi dia here and there lah, ada tambah sana dan sini. Cikgu rasa dalam masa sebulan macam tu lah kot, sebulan yang pertama yang lebih ditekankan tentang modul pembinaan karakter. Okey, seterusnya 5 komponen utama untuk modul khidmat komuniti. Ini adalah modul yang terakhir bagi khidmat negara. Bila nak dekat habis tu kita akan buat tentang modul khidmat komuniti. Jadi it makes sense bila kalau kita tengok flow modul tersebut, iaitu kita daripada diri kita sendiri, lepas tu daripada orang lain, and then kekuatan fizikal kita, and barulah kita boleh serve ataupun berkhidmat berbakti kepada orang lain. Jadi dia agak logik dalam flow untuk modul bagi program latihan khidmat negara. So kita tengok kat sini kemudahan awam, kejiranan, khidmat sosial, alam sekitar, penempatan di jabatan. Okey. Jabatan-jabatan kerajaan dan sebagainya lah. So wira dan wirawati, ya, dekat camp PLKN biasanya kalau lelaki kita panggil wira, kalau yang perempuan ataupun wanitanya mereka memanggil sebagai dia memanggil sebagai wirawati. Okey, mampu memahami aspirasi khidmat di sebalik komponen yang dinyatakan tadi. So kejiranan, of course kita berkhidmat kepada masyarakat setempat, mengecat dewan orang ramai, pembagi jalan, menceriakan taman, lawatan ke rumah-rumah jiran di kawasan kampung dan lain-lain lagi. So kemudahan awam, pembaik pulihan, perhentian bas atau dewan masyarakat, memberi kesedaran pada para pelatih. Okey, ya, kita ada bengkel orang kurang upaya, pengasih, hospital, klinik-klinik desa dan lain-lain lagi. Kalau untuk cikgu pergi ke rumah orang tua. Okey, jadi kami berinteraksi dengan mereka, tanya pengalaman hidup dan sebagainya lah. So kita cuba mencari sesuatu untuk menceriakan golongan-golongan yang kurang bernasib baik ini. So selain daripada itu, aktiviti yang paling banyak dilakukan ialah gotong royong seperti membersihkan, mengindahkan dan menceriakan kawasan persekitaran. Okay, so kalau kita boleh tengok ini adalah salah satu aktiviti kawat. So baju dia, celoreng dia biru muda, biru pekat dengan putih. Okay, dan juga cikgu baru boleh mula start berkongsi pengalaman cikgu dalam PLKN ni. Hari pertama telefon bimbit kena curi. Masa tu cikgu letak telefon tu tengah nak charge dan cikgu kiranya tinggal sementara sebab masa tu tak ramai lagi yang datang. Jadi cikgu nak pergi ambil makan, kuih dan sebagainya. Lepas tu bila dah patah balik, telefon dah kena curi dah. Down. Okay, but anyway, seterusnya perjalanan bagi PLKN ni pula, kita ada buat shift malam. Shift malam ni biasanya kita takkan tidur, kita akan berjaga untuk menjaga dom, kawasan dom untuk wira lah. Yang wirawati punya peserta lah,
yang jaga dom-dom mereka. Okey, dan seterusnya selesaikan masalah. Yang tadi cikgu ada cakap pasal aktiviti Tugu Zen tu kan. So aktiviti Tugu Zen tadi tu ada yang cikgu dalam kumpulan cikgu tu, so cikgu dilatih sebagai ketua, jadi kami bincang dan akhir sekali dengan semua clue-clue yang ada, mula kita orang tak dapat teka, tapi eventually walaupun dah bagi clue tak dapat teka, kami just bagi teka secara rawak, secara hunch, dan akhir sekali jawapan betul, cuma jalan kerja tu tak tahu nak buat macam mana kan. Jadi cikgu ke hadapan, cikgu tak tahu apa got into me, tapi cikgu keluarkan semua clue-clue yang ada and cikgu assemble and eventually cikgu dapat dia punya jawapan dia. And kami menjadi kumpulan yang pertama untuk balik dom tidur awal. Ha ha ha. Okay, so seterusnya pula Mat tak tahu apa itu wira. Ya, masa tu ada dibenarkan hari Sabtu, hari Ahad lawatan lah daripada keluarga. And then masa tu mak cikgu dia nak masuk dalam camp, dia kata saya nak jumpa dengan anak saya. Kata, oh anak puan Wira ke Wirawati? Saya pun tak tahulah. Lepas tu cikgu macam Umi, Wira tu adalah lelaki, yang Wirawati tu perempuan, macam olahragawan dengan olahragawati kan. Jadi itu dikatakan satu momen yang agak memalukan lah dengan cikgu jurulatih di sana kan. Dan of course dapat pegang M16. Ini paling best lah. Selama ni kita duk main Call of Duty, Mobile Legends semua tu, tak ada, zaman tu tak ada lagi. Yang ada Counter Strike lah. Tapi dapat pegang M16 tu adalah salah satu pengalaman yang bagus. Cikgu punya skor pun dapat macam 86 lah kot. And then like kira tinggi. Cuma ada lagi power sampai dia dapat, ada kawan cikgu tu dia dapat gelaran sharpshooter dalam camp kan. Seterusnya dapat jadi PM di camp. Okay. Dia ada pilihan raya olok-olok dan cikgu jadi calon bagi Perdana Menteri dalam camp tersebut. Eventually cikgu dapat mengalahkan calon Wirawati itu dan menjadi Perdana Menteri. Okay, di kawasan Parlimen, Camp Princess Haliza. Like, what up? Okay, macam memang best gila kot. So, tapi majority menang tipis lah. Itu yang menyebabkan dia best kot. Kalau majority banyak, so not so much of competition kan. Penghujungnya kalau kita tengok sedih untuk berpisah dengan rakan-rakan. Sebab kita dah get used bersama-sama dalam satu company, iaitu kita ada Alpha, Bravo, Charlie dengan Delta, Cikgu Charlie. And setiap company dalam Wira kami ada dua dom semua tu, so kami sentiasa macam get ourselves back each other dan sebagainya lah kan. Kalau ada apa-apa masalah kita kongsi dekat dalam dom tersebut. Okay, so ini yang dikatakan M16 dan ini adalah, ada cikgu terlupa nak delete gambar ni. Ini M16 yang diorang tembak ni, dan sini pula adalah tempur tanpa senjata TTS, iaitu gambar raja seterusnya. Ini adalah TTS, diorang buat di padang kawat. Okay, kita nampak tak? Diorang juga ada sediakan kasut-kasut boot yang boleh guna pakai untuk kawat dengan tempur tanpa senjata ni. Dan masa kita nak masuk ke dalam hutan lah. Okay. Seterusnya kebaikan dia bagi cikgu lah. Personally cikgu dapat mengisi masa lapang selepas SPM, tiba ilmu kehidupan dan pengalaman bila kita berbicara ataupun bersembang dengan jurulatih di sana. Of course dapat kawan baru which is ramai. Cikgu rasa macam like I don't know, like 400 lebih, like ke more than that kan. Lebih bersedia untuk kemungkinan apa-apa jadi dalam negara kita, kita tahu macam mana kita nak buat. Macam sekarang ni PKP, kita dapat melakukan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat lah. Duduk rumah kita ikut arahan kerajaan, kerana arahan kerajaan tahu apa yang terbaik bagi kita buat masa ini. Dan lebih sedar kepada persekitaran, apa yang berlaku di sekitar kita ni. Jadi kita self-conscious dan tahu bagaimana negara berfungsi. Okay? Dan menambahkan lagi untuk kita mencintai negara. Tak kenal maka tak cinta. Penambahbaikan, cikgu rasa macam baru-baru ni macam-macam isu yang melanda negara kita. So program mempelajari asas bahasa Malaysia, sebab ada ramai yang beberapa kes mahkamah yang kalau kita tengok orang tu pun tak tahu macam mana nak berbicara dalam bahasa Malaysia, iaitu bahasa kebangsaan kita. Dan program juga mempelajari asas bahasa-bahasa bangsa lain, bahasa Mandarin, bahasa Tamil dan sebagainya. Program kewangan dan perniagaan, kalau kita tengok kat sini, kewangan dan perniagaan ni adalah penting sebab pada masa zaman cikgu tu, diorang tak tekan sangat kewangan dan perniagaan ni. Cikgu tak tahu pada program yang latihan khidmat negara lepas cikgu tu ada
integrasi dengan program kewangan dan perniagaan. So program mengenali jabatan-jabatan berkanun macam perkeso ke ataupun KWSP yang mungkin berguna lepas kita habis PKM, mungkin ada yang terus ke alam pekerjaan, dan benda-benda ni adalah penting untuk kita ketahui. Program bersama dengan NGO, program kemahiran abad ke-21 mungkin programming, I guess, sebab benda ni adalah penting dalam melahirkan warga negara yang berkesan dan berguna untuk berkhidmat bagi negara lah. Program mungkin boleh dipanjangkan untuk kesan yang lebih baik. So lebih banyak kandungan, of course kalau nak lebih berkesan boleh panjangkan maybe 3 pada 6 bulan. Diwajibkan untuk semua peserta yang dipilih tersebut lepas dah membuat screening untuk kesan yang lebih berpanjangan bagi negara. Sebab sangat rugilah siapa yang tak join ataupun siapa yang tidak menyertai program latihan khidmat negara, kerana ia adalah satu pelaburan bukan saja untuk negara tapi untuk diri kita juga. Okay, so mohon ikuti channel Cikgu, subscribe dan komen dekat bawah kesinambungan pengalaman kita di program latihan khidmat negara, dan kita jumpa pada episod yang seterusnya dengan tajuk yang baru. Baiklah, assalamualaikum.